Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu akan bincang satu bahagian yang penting dalam tajuk pengurusan SEM 2 ya, iaitu berkaitan dengan pembentukan pasukan. Okey. So, dalam bahagian ini Cikgu akan bincang dua perkara penting. Satu ialah apakah maksud pasukan dan kenapa pasukan ini penting. Okey. So, mengikut sukatan pelajaran, kamu sepatutnya boleh mentakrifkan, okey, beri maksud pasukan dan juga apakah kepentingan pasukan. Dan bahagian yang kedua ialah kamu sepatutnya boleh menjelaskan proses pembentukan pasukan. Okey, proses maksudnya ada langkah. Jadi, proses ni ada 5 langkah. Langkah pertama ialah pembentukan, yang kedua peributan, penyesuaian, pelaksanaan dan penangguhan atau dikenali sebagai 5P. Okey, jangan guna yang bahasa Inggeris, guna yang bahasa Melayu. Okey. So, apa dia pasukan? Pasukan ni rujuk pada sekumpulan individu, okey, dalam organisasi ke, okey, atau di sekolah, okey, mana-mana syarikat, organisasi ni ada pasukan. Okey, pasukan ialah satu kumpulan individu yang berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai suatu matlamat yang sama. So, keyword dia satu kumpulan individu, okey. Mereka ni berinteraksi, okey, berkomunikasi antara satu sama lain, okey, untuk mencapai matlamat yang sama, okey. Dan biasanya ada dua pasukan kerja dalam organisasi. Satu ialah pasukan formal. Pasukan formal ni biasa dibentuk oleh pengurus untuk mencapai matlamat. Contohnya kita ada Jabatan Pemasaran, Jawatan Kuasa Disiplin, pasukan projek dan sebagainya. Yang tidak formal ni biasanya dibentuk di luar organisasi. Okey, dalam organisasi tapi di luar autoriti organisasi. Contohnya pasukan futsal, okey, pasukan kelab wanita, okey, ataupun kelab bola sepak, okey, kelab badminton dan sebagainya. Yang ni dipanggil pasukan tidak formal. Okey, sebab dia tak ada autoriti ya. So, kalau soalan tanya apakah maksud pasukan, ingat 3 keyword. Kumpulan individu berinteraksi untuk mencapai matlamat yang sama. Okey. Okey, kenapa pasukan ni penting? Satu, pasukan ni dapat menjalankan tugas yang sukar dibuat oleh individu. Okey. Kalau seorang tu diberi tugas tu, mungkin dia menghadapi masalah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kalau kita bagi dalam bentuk pasukan, tugas ni dapat dilaksanakan dengan mudah. Okey, contohnya, katakan kamu seorang saja dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa untuk melaksanakan pertandingan bola sepak di sekolah kamu. Okey, kalau kamu seorang yang kena buat semua tugas, kamu akan menghadapi kesukaran untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi kalau kita bentuk satu jawatan kuasa, masing-masing akan menjalankan tugas yang mudah. Ini menyebabkan tugas utama tu dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Okey. Meningkatkan motivasi kepada ahli pasukan. Oleh kerana mereka bergerak dalam satu pasukan, ini menyebabkan mereka lebih terdorong untuk menjalankan tugas yang diberikan. Okey. Pasukan juga membantu kita kongsi pendapat. Okey, sebab pasukan ni mereka ada idea yang berbeza, pandangan yang berbeza, pendapat yang berbeza. Jadi, kalau kita kemukakan satu soalan, setiap ahli ni mampu memberi pendapat. Okey, memberi idea, dengan ni kita boleh kongsi pandangan. Kalau kita seorang saja nak selesaikan masalah memang sukar. Okey. Dapat mengumpulkan kemahiran dan bakat yang berbeza. Pasukan ni satu kumpulan yang dinamik. Dinamik maksudnya mereka ada kemahiran dan bakat yang berbeza. Okey, so ini membantu pelaksanaan sesuatu tugas dan mencapai matlamat. Okey. Membantu mengawal gelagat dan disiplin dalam ahli pasukan. Jadi pasukan ni mereka satu kumpulan. Jadi jika ada satu atau dua individu yang gagal, okey, melaksanakan tugas yang diberikan, so ahli kumpulan lain akan memberi teguran. Okey, mereka mengawal gelagat ahli pasukan yang ada masalah. Okey. Membantu ahli baru. Okey, jadi katakan Jabatan Pemasaran ni ada seorang penyelia baru atau seorang eksekutif yang baru. Jadi ahli kumpulan lain ni akan membantu mereka memahami budaya, persekitaran kerja dan sebagainya. Okey. Memenuhi keperluan sosial pekerja. Ingat, manusia adalah satu binatang sosial. Binatang sosial maksudnya mereka perlu berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau kita buat kerja seorang-seorang, maksudnya kita tidak dapat memenuhi keperluan sosial, keperluan berinteraksi. Okey. Membantu ahli belajar kemahiran dan pengetahuan yang baru, sebab ahli lain ni boleh bantu mereka memberi kemahiran atau pengetahuan yang baru. Okey. Mempercepatkan proses perubahan dan juga meningkatkan productivity. Ini rujuk pada kepentingan pasukan. So, kamu kena hafal minimum
3 kepentingan. Okey, 3 kepentingan. Mungkin soalan kata nyatakan kepentingan pasukan atau uraikan kepentingan pasukan. Okey, clear? Okay. Bahagian berikutnya, proses pembentukan pasukan. Okay. Proses pembentukan pasukan ni ada 5 peringkat. Okay. So, peringkat yang pertama dikenali sebagai pembentukan atau dipanggil forming. Peringkat pembentukan ni adalah peringkat pengenalan. Okay. So, kata kunci dia peringkat pengenalan. Okay. So, di peringkat pengenalan ni berlaku ketidakpastian yang tinggi. Mereka tak faham apa matlamat, apa kuasa yang ada pada pasukan sebagai ahli pasukan. Okay. Hubungan antara satu sama lain ni tak pasti. Okey, so peringkat ni lebih kepada orientasi atau penyesuaian diri. Okey, dipanggil peringkat pembentukan. So ingat keyword dia, pengenalan ketidakpastian yang tinggi. Okey, contohnya ahli-ahli dalam pasukan pemasaran produk permainan kanak-kanak tidak mengenal antara satu sama lain dan masih kabur tentang matlamat penubuhan pasukan ini. Itu langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua dikenali sebagai peributan atau dipanggil storming. Okay? So, peributan maksudnya berlaku pertelingkaan dan persaingan. Storm maksudnya bertelingkahlah, bergaduh. Okay? Pertelingkahan dan persaingan antara satu sama lain. Okay? Biasanya berlaku masalah. Seperti siapa ketua, apa sikap ketua yang tak baik. Okay? Mereka cuba kenal pasti kelemahan ketua. Okay? Peranan yang dimainkan, tugas yang perlu dibuat, tempoh pelaksanaan, skop tanggungjawab, peraturan-peraturan, banyak sangat masalah berkaitan dengan aspek ini. Itu dipanggil peributan. Okey. Wujud konflik antara ahli kerana sebarang masalah tak mudah diterima. Itu peringkat yang kedua. So, keyword dia pertelingkaan, konflik, permasalahan. Okey. Contohnya, ahli-ahli dalam pasukan pemasaran produk permainan kanak-kanak akan berkempen untuk menjadi ketua dan menonjolkan peranan masing-masing dalam pasukan tersebut. Itu peringkat yang kedua. So, pelajar ingat dia, kita kena ada fakta, 2 uraian dan 1 contoh. Setiap satu mesti ada keyword yang kamu kena hafal. Okay? Peringkat yang ketiga, penyesuaian. Okay? So, peringkat ni dipanggil peringkat yang harmoni. Maksudnya, tak ada masalah dah. Okay? Peringkat harmoni maksudnya aman, sentosa. Okay? Ahli-ahli dalam pasukan ni dapat bekerja secara harmoni dan bertindak sebagai satu pasukan di bawah konsep kerjasama. They work together. Okay? Perhubungan interpersonal menjadi normal. Okay? So, mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Okay? Wujud perasaan yang positif. Penghargaan diri meningkat. Itu peringkat penyesuaian. Okay? Contohnya, ahli-ahli dalam pasukan pemasaran produk permainan kanak-kanak telah memahami fungsi masing-masing untuk mencapai matlamat memasarkan produk tersebut sebagaimana yang telah dipersetujui. Okey. Peringkat yang keempat, pelaksanaan atau dipanggil performing. Okey. Peringkat ni pasukan telah sampai ke peringkat harmoni dalam kalangan ahli. Pasukan mula bertindak sebagai satu unit dan mereka sokong antara satu sama lain. So, peringkat pelaksanaan ni mereka faham apa tugas mereka. Okay? Dan mereka committed untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan. So, they know exactly apa yang mereka kena buat. Jadi, mereka akan teruskan tugas mereka untuk memastikan mereka bertindak sebagai satu unit untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Okay? Contohnya, ahli-ahli dalam pasukan pemasaran produk permainan kanak-kanak menjalankan tugas seperti melakukan demonstrasi, memberikan penerangan, membuat pujukan dan memilih sasaran pengguna. So, mereka dah tahu dah apa tugas yang nak buat. Jadi, mereka buat apa yang telah ditetapkan. Okay? Peringkat yang kelima dikenali sebagai penangguhan. Okay? Peringkat ni peringkat sedih lah. Okay? Pasukan yang bersifat sementara akan dibubarkan bila matlamat telah dicapai. Okay? Jadi, kita bentuk pasukan untuk mencapai matlamat. Jadi kalau matlamat itu telah tercapai, pasukan itu akan dibubarkan. Tapi ada pasukan yang bersifat jangka panjang. Contohnya jabatan pemasaran, jabatan pengeluaran ni dia akan kekal. Tapi ada pasukan yang kita buat untuk tujuan tertentu saja. Jadi bila tujuan itu telah tercapai, kita akan tangguhkan. Okey, kita akan bubarkan pasukan tersebut. Maksudnya tugas telah sempurna. Okey. Contohnya, pasukan pemasaran produk permainan kanak-kanak dibubarkan bila matlamat untuk memperkenalkan produk kepada orang ramai telah berjaya. Okey, so ingat dah, kalau soalan tanya, uraikan, jelaskan, okey, proses pembentukan pasukan, dia melibatkan 5 langkah. Okey, mari kita perhatikan contoh soalan. Berikan maksud pasukan dan nyatakan 3 kepentingannya kepada
organisasi. So, cuba recall balik apa keyword dia. Pasukan ialah sekumpulan individu berinteraksi antara satu sama lain, okey, untuk menjalankan tugas agar mencapai matlamat. Okey, ingat keyword dia. Satu pasukan individu berinteraksi menjalankan tugas untuk mencapai matlamat. Okey. Kenapa kita perlukan pasukan? Apa keyword dia? Okey, antaranya adalah untuk menjalankan tugas yang sukar, okey. Kongsi pendapat, idea, okey, mempunyai latar belakang kemahiran yang berbeza, okey. Membentuk sikap, itu antara kepentingan pasukan pada organisasi. Nyatakan proses pembentukan pasukan. Yang ini tak perlu uraian, just senaraikan saja, okey. Proses pembentukan pasukan ialah yang pertama apa? Okey, yang pertama ialah pembentukan, yang kedua peributan, yang ketiga penyesuaian, okey, yang keempat pelaksanaan dan yang kelima adalah penangguhan. Okey, just senaraikan saja. Uraikan 3 elemen pertama dalam proses pembentukan pasukan. Fakta 1, uraian 1. Pembentukan. Okey, lepas tu berikan satu uraian. Okey, yang kedua peributan. Okey, apa uraiannya? Berlaku pertelingkaan. Okey, konflik. Okey, konflik tentang peranan ketua. Okey, kamu dapat 2 markah. Okey. Y ialah apa? Y rujuk pada pelaksanaan. Okey, mereka menjalankan tugas yang telah diberikan. Okey. So, bila jawab, beritahu pemirsa X ialah apa, Y ialah apa. Okey. Soalan isi panjang, jelaskan proses pembentukan pasukan. Yang ini fakta 1, uraian 2, contoh 1. So, 5 kali 4, kamu dapat 20 markah. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Harap kamu suka apa yang cikgu sampaikan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Baik pelajar.